Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama sekali lagi pada pagi yang penuh dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, pagi yang penuh dengan rahmat dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, marilah sekali lagi sama-sama pada pagi ini kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi pada pagi ini diberi kesempatan ruang kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi diberi nikmat kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita bangun subuh tadi, masih lagi kita boleh menggerakkan kaki kita, alhamdulillah. Masih lagi kita boleh berjalan lagi, alhamdulillah. Masih lagi kita boleh mengangkat kaki dan tangan. Masih lagi kita diberi kesempatan oleh Allah untuk makan dan minum. Masih lagi kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi kita diberi nikmat penginapan oleh Allah. Masih lagi kita diberi nikmat kenderaan. Dan masih lagi kita diberi nikmat duit ringgit oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita daripada dulu, sekarang dan juga akan datang, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melakukan segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan moga-moga Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita dalam kalangan orang-orang yang ikhlas serta istiqamah dalam kita menuntut ilmu, insya-Allah. Ikhlas dan istiqamah juga dalam kita beramal dengan ilmu. Ikhlas dan istiqamah juga dalam kita berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu. Saya hanya menggantikan Ustaz Wan Muhammad Hamidullah, insya-Allah pada pagi ini. Maka pada pagi ini sedikit perkongsian kepada tuan-tuan dan puan-puan sementara kita menunggu waktu duha ni, insya-Allah kita ambil manfaat, kita ambil isi masa lapang kita untuk kita berada dalam majlis ilmu, insya-Allah. Moga-moga majlis ilmu pada pagi ini menjadi satu majlis yang memberikan kepada kita satu keberkatan dan manfaat dalam kehidupan kita seharian kita, insya-Allah. Maka perkongsian pada kali ini tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini adalah berkaitan dengan satu lafaz yang mana sentiasa kita menyebut lafaz ni. Boleh kata setiap hari lah kita sebut, sama ada dalam sembahyang maupun luar sembahyang. Biasanya kita akan sebut lafaz ni, iaitu perkongsian berkaitan dengan lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Satu lafaz tu saja pada pagi ni, no? Lafaz yang pendek yang biasa kita sebut, selalu kita sebut luar sembahyang, dalam sembahyang. Cumanya boleh dikatakan selalu kita sebut, tapi keilmuan berkaitan dengan lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim ni kadang-kadang masih lagi kita kurang dalam kalangan kita. Sebahagian lagi berkemungkinan tidak ada masalah berkaitan dengan keilmuan, aspek-aspek ilmu berkaitan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebahagiannya berkemungkinan hanya mampu untuk menyebut, tetapi kadang-kadang mereka tidak tahu berkaitan dengan makna dia, dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka a'udzubillahi minasyaitonirrajim ni tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh bincangkan dari pelbagai aspek lah, pelbagai sudut kita boleh bincangkan. Dia banyak perbincangan ulama yang membincangkan berkaitan dengan lafaz ni. Maka yang pertamanya kita boleh bincang berkaitan dengan makna dia, no? Dan yang keduanya kita boleh bincang berkaitan dengan nama dia. Lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim ni dia ada nama ke tak?
dan juga makna dia, dan juga sudut pengamalan dia, tuan-tuan dan puan-puan. Sama ada ketika mana sebelum baca Quran, bagaimana pengamalannya, ketika mana tengah-tengah baca Quran, bagaimana pengamalannya, ketika mana dalam sembahyang, bagaimana pengamalannya, tuan-tuan dan puan-puan. Dan banyak lagi lah antaranya kepelbagaian lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Adakah lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim ni ada lafaz-lafaz yang pelbagai ataupun cara sebut yang pelbagai? Yang biasa kita dengar adalah yang lafaz asas yang biasa kita sebut. Baik, yang pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan, kita nak bincang pasal apa berkaitan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ni. Yang pertama sekali adalah kita nak bincang berkaitan dengan dia punya nama dia. Nama dia. Jadi orang dia sebut, dia kata saya ni menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia kata ustaz, ada tak nama untuk mewakili lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim ni? Maka tuan-tuan dan puan-puan, kebiasaan dalam kalangan orang Arab ni, tuan-tuan dan puan-puan, apabila ada suatu lafaz, biasanya akan ada makna dia. Biasanya kalau ada lafaz tu berkemungkinan agak panjang sikit, biasanya akan ada nama ringkas bagi lafaz tersebut. Contohnya tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan menyebut subhanallah, dia punya nama dia apa dia? Tasbih. Gitu, tasbih. Semua orang tahu, tak ada masalah. Apabila tuan-tuan menyebut alhamdulillah, maka itu dia punya nama dia tahmid, ataupun tuan-tuan boleh memanggil sebagai hamdalah. Tuan-tuan boleh panggil juga. Baik, kalau tuan-tuan menyebut lafaz Allahu Akbar, maka dia punya nama ringkas dia adalah takbir. Itu semua orang tahu. Baik, kalau kata tuan-tuan menyebut la ilaha illallah, maka lafaz ringkas dia apa dia tuan-tuan dan puan-puan? Lafaz ringkas dia boleh kita panggil sebagai tahlil. Gitu, tahlil. Apabila tuan-tuan menyebut la ilaha illallah, maka dia punya nama ringkas dia adalah tahlil. Itu orang duk panggil majlis tahlil, doa tahlil, kunuri tahlil umpamanya. Kerana apa? Kalau kita sebut doa tahlil, maka dia didahului oleh wirid-wirid yang mana dalam wirid tu ada la ilaha illallah beberapa kali. Kalau kita panggil kunuri tahlil, maka dalam tu sebelum kita buat kunuri, biasanya kita akan baca wirid tahlil tu. Dalam wirid tu ada la ilaha illallah. Jadi tuan-tuan kena fahamlah, apabila kita sebut la ilaha illallah, dia punya namanya tahlil. Baik, la ilaha illallah ni tuan-tuan dan puan-puan, dia ada nama lain lagi. Nama lain lagi, iaitu selain daripada orang panggil dia tahlil, orang panggil dia juga sebagai hailala. Ha ya lam lam, ha bulat ha bulat, ya lam lam, hai lala. Selain daripada tahlil. Jadi benda ni jarang kita dengar lah nama ni. Biasa kita panggil sebagai tahlil sahaja, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, satu lagi, kalau tuan-tuan menyebut la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, maka orang panggil apa tuan-tuan dan puan-puan? Orang panggil hauqala. Ha pedas, waw, qaf lam, hauqala. Ataupun orang panggil juga sebagai haulaqa. Itu dua nama bagi la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Baik, kalau tuan-tuan menyebut hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, maka itu ada nama juga tuan-tuan dan puan-puan. Nama dia pada hayy 'ala. Hayy 'ala, ha ya lam ain. Masya-Allah, orang Arab ni dia suka mempernamakan satu-satu lafaz tu bagi ada nama. Baik, kalau tuan-tuan menyebut bismillahirrahmanirrahim, maka apakah nama bagi dia tuan-tuan dan puan-puan? Dia ada dua nama. Yang pertamanya adalah namanya basmalah. Itu biasa kita dengar. Satu nama lagi adalah orang panggil sebagai tasmiyah. Apa orang panggil juga tuan-tuan dan puan-puan. Baik, kalau kita sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim ni tuan-tuan dan puan-puan, dia punya nama dia apa dia? Dua nama. Tuan-tuan kena ingat, kalau tuan-tuan menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ada berapa nama? Dua nama. Kita ingat sampai mati insya-Allah. Yang pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh panggil dia sebagai isti'azah. Tu boleh kita panggil isti'azah ni, masyhur lah dalam kalangan kita nama ni isti'azah. Alif sin ta ain alif zal ta, isti'azah. Nama yang keduanya tuan-tuan dan puan-puan adalah ta'awuz. Ta ain waw zal. Tu orang panggil juga ta'awuz. Ta'awuz ni
dia punya mewakili lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kesimpulannya a'udzubillahi minasyaitonirrajim ni tuan-tuan dan puan, dia ada dua nama. Yang pertama isti'azah, yang kedua adalah ta'awuz. Tuan-tuan dan puan, jadi kita boleh ambil sebagai satu pengetahuan lah kepada kita, pengetahuan kepada kita insya-Allah. Baik, habis berkaitan dengan nama dia tuan-tuan dan puan, kita masuk pula kepada dia punya makna dia, dia punya makna dia. Maksud makna bukan makna penuh tu. Dia punya makna kita menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim ni, dia punya makna tersurat dan tersirat dia apa dia tuan-tuan dan puan. Maka kalau makna tersurat dia tuan-tuan dan puan, sebagaimana yang kita tengok terjemahan lah, sebagaimana kita tengok terjemahan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ni, dia punya makna dia a'udzu, aku berlindung. Aku berlindung. Ataupun kalau dia punya makna tersirat dia tuan-tuan dan puan, aku memohon perlindungan. Memohon tu orang panggil tersirat, dia punya makna dia. Maksud kata ketika mana tuan-tuan menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim ni, tuan-tuan seolah-olah sedang berdoa, memohon pertolongan, perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ayat tu kita sebut adalah ayat pernyataan, ayat pernyataan, tapi dia di sebalik dia tu dia ada makna doa tuan-tuan dan puan. Jadi doa dia apa dia? Doa dia adalah aku memohon perlindungan billahi, melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ba di situ ba maksud dengan tuan-tuan dan puan, tapi dengan dia punya makna tersiratnya adalah dengan makna pertolongan. Gitu. A'udzu, aku memohon perlindungan melalui pertolongan, ataupun dengan pertolongan. Macam tu. Dengan pertolongan siapa tuan-tuan dan puan? Dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon perlindungan daripada siapa? Dijauhkan daripada minasyaitonirrajim, daripada syaitan yang direjam. Tuan-tuan dan puan, itu dia punya makna di sudut tersurat dan juga tersirat secara ringkas. Baik, kita memohon perlindungan, memohon perlindungan dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan daripada syaitan yang direjam. Itu dia punya makna aja. Kemudian orang tanya, dia kata, ustaz, syaitan yang dimaksudkan di sini syaitan yang jenis mana? Dia kata. Dan apakah makna nama syaitan tu? Adakah ada makna yang boleh diterjemah dalam bahasa Melayu tuan-tuan dan puan? Kita ada sebut syaitan, syaitan. Kadang-kadang kita panggil kawan kita syaitan umpamanya. Maka adakah dia ada makna tertentu bagi kalimah syaitan tu tuan-tuan dan puan? Apabila diterjemah dalam bahasa Melayu, adakah dia ada makna tertentu? Maka kalau kita tengok balik tuan-tuan dan puan, dia ada makna dia. Dia ada makna dia. Dan makna dia tu berkait rapat dengan situasi ataupun dengan sifat bagi jin tu. Syaitan ni dia merupakan, kalau dalam kitab-kitab tafsir tuan-tuan dan puan, merupakan satu bangsa jin, yang mana bangsa ni dia perangai dia tak apa elok tuan-tuan dan puan, yang mana disebut dalam beberapa kitab tafsir. Antaranya Al-Imam Al-Qurtubi menyatakan bahawasanya syaitan ni satu bangsa jin yang berada dalam kelompok iblis tuan-tuan dan puan. Iblis ni dia sentiasa menghasut, memberi was-was yang benda yang tak elok kepada manusia. Maka satu bangsa jin, iaitu iblis tu, macam kita lah, manusia ni dia ada bangsa yang pelbagai. Begitu juga jin, dia ada bangsa yang bagus, ada yang sederhana bagus, ada yang tak apa bagus. Jadi iblis ni dikategorikan sebagai jin, bangsa jin yang tak apa bagus, yang mana diistilahkan dalam Quran sebagai syaitan tuan-tuan dan puan. Kemudian orang tanya, syaitan tu, kalimah syaitan tu, perkataan syaitan ni, adakah dia ada terjemahan dalam bahasa Melayu? Maka tuan-tuan dan puan, dia ada dua terjemahan. Dia ada dua terjemahan. Yang pertamanya, syaitan berasal daripada kalimah mana tuan-tuan dan puan? Berasal daripada perkataan syaitana, shin ta nun. Tu syaitan berasal daripada perkataan syaitana, shin ta nun. Apa makna dia? Terjemahan dalam bahasa Melayu, syaitana ni tuan-tuan dan puan, maksud kata ba'uda, ataupun bahasa Melayunya jauh. Begitu, jauh. Syaitana dengan maksud jauh. Jadi syaitan tu maksud dia jauh. Jauh apa ni tuan-tuan dan puan? Maka ulama mentafsirkan jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila tuan-tuan menyebut syaitan, bermaksud tuan-tuan memaksudkan bahwasanya makna dia jauh
daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan iblis tu. Dia melakukan perbuatan yang tidak elok, maka dia sedang menjauhi daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan manusia, tuan-tuan dan puan-puan, kalau sentiasa buat baik, insya-Allah dia makin dekat dengan rahmat Allah. Kalau dia buat benda yang tak apa elok sebagaimana syaitan, maka dia akan semakin jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu satu makna syaitan jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada satu makna lagi, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok ada satu makna lagi, iaitu dia dengan makna daripada kalimah syaita, shin alif ta. Tadi syaitan ni shin alif ta. Makna dia apa dia, tuan-tuan dan puan-puan? Makna dia adalah ihtaraqa. Ihtaraqa ni dengan maksud terbakar. Begitu tuan-tuan dan puan-puan. Jadi syaitan ni boleh juga dimaksudkan dengan terbakar. Jadi sesuai dengan hakikat kejadian dia lah, di mana jin ni dilahirkan ataupun dicipta daripada api yang membakar. Jadi makna syaitan tu dikenalah dengan sifat mereka tu. Sifat bangsa jin yang disebut sebagai iblis tu, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi makna-makna ni tuan-tuan dan puan-puan dia kena tahulah. Jadi apabila kita menyebut syaitan, seolah-olah kita mendoakan lagi dia jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita dah sebut syaitan ni, kita sedang seolah-olah sedang berdoa, moga-moga Allah jauhkan lagi dia daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sekali-kali kita memanggil sahabat-sahabat kita manusia dengan syaitan, tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun dia teruk macam mana pun, jangan kata ni teruk macam syaitan ni. Tak boleh, tuan-tuan dan puan. Kerana makna dia tu tak elok dan dia mewakili bangsa yang tak elok. Macam tu kita panggil yang baik-baik saja. Kerana panggilan adalah berbentuk doa. Apabila tuan-tuan mempernamakan seseorang anak kita ataupun cucu kita, tuan-tuan dan puan-puan, maka ia seolah-olah memberi satu gambaran tuan-tuan sedang mendoakan beliau, mendoakan baby tadi, mendoakan anak tadi. Jadi kita mempernamakan dengan nama-nama yang elok. Jadi nak ambil nama dalam Quran pun, tuan-tuan dan puan-puan, kena tengok jugalah. Jangan kita pakai ambil saja, tuan-tuan dan puan-puan. Kita ambil, kita pergi tanya orang dulu. Kita pergi ambil, kita tanya orang dulu makna dia apa dia, ustaz. Maka kalau maknanya baik, silakan, tak ada masalah. Kalau namanya kurang baik, tukar nama lain. Macam tu, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, kita kembali kepada isti'azah tadi, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, isti'azah ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia ijma' ulama' bahawasanya isti'azah ni bukanlah sebahagian daripada Al-Quran. Maksudnya ketika mana tuan-tuan nak memulai bacaan Quran, tuan-tuan akan sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Maka tuan-tuan menyebut a'udzubillah tu, dia bukanlah sebahagian daripada Quran. Dia tak sama macam bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, ia sebahagian daripada suratul Fatihah. Tapi a'udzubillah tak. A'udzubillah tak. Itu perlu kita faham. Baik, orang duk tanya, dia kata, ustaz, a'udzubillah ni bila kita nak baca ni? Dia kata, waktu bila kita nak baca? Ketika situasi yang bagaimana kita nak baca? Maka saya sebut situasi yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan. Situasi yang pertama adalah tuan-tuan nak memulai sesuatu tilawah, nak memulai sesuatu bacaan Quran. Tuan-tuan disunatkan untuk membaca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Maksud kata tuan-tuan nak memulai tilawah ni, dia macam ni. Tuan-tuan ambil Quran, tuan-tuan duduk, tuan-tuan buka Quran, nak mula baca. Nak mula baca, maka tuan-tuan disunatkan dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, pandangan yang paling kuat dalam mazhab kita Syafi'i, menyatakan sunat sahaja, tuan-tuan dan puan-puan. Apabila tuan-tuan nak memulakan tilawah, luang semayang nak memulakan tilawah, maka tuan-tuan disunatkan untuk baca a'udzubillah. Orang kata, dia kata, ustaz, nak mula tilawah ni, saya nak mula tilawah ni awal surah nak kena baca a'udzubillah juga kah? Pertengahan surah nak kena baca a'udzubillah kah? Akhir surah pun nak kena baca a'udzubillah juga kah? Maka tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan duduk mula nak baca Quran, tak kira di mana, awal surah kah, tengah surah kah, di mana-mana, surah pendek kah, surah panjang kah, tuan-tuan disunatkan untuk membaca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tak kira tengah, tak kira awal. Itu perlu kita faham. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, kita nak mula untuk baca.
Baik, sebahagian daripada pandangan ulama menyatakan bahawasanya wajib untuk tuan-tuan baca auzubillah sebelum daripada baca Quran. Itu satu pandangan, satu pandangan. Tapi pandangan ni agak kurang kuat dalam mazhab kita Syafi'i. Pandangan yang agak kuat adalah sunat. Adalah sunat. Baik, orang tanya. Dia kata, Ustaz, di manakah asal bagi kesunatan untuk kita membaca auzubillahi minasyaitonirrajim ni, tuan-tuan dan puan-puan? Di mana asalnya? Adakah ada suruhan daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun ada suruhan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka tuan-tuan dan puan-puan, di sana ada suruhan daripada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menyebut secara jelas dalam Quran, dalam surah An-Nahl ayat yang ke-98, tuan-tuan dan puan-puan, auzubillahi minasyaitonirrajim, fa iza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Itu ayat dia. Surah apa? Surah An-Nahl ayat yang ke-98, juzuk yang ke-14. Juzuk yang ke-14. Fa iza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Apa makna dia, tuan-tuan dan puan-puan? Fa iza qara'tal Quran, apabila kamu hendak, tu takwil tu. Apabila kamu hendak membaca Al-Quran, fasta'iz billah, hendaklah kamu memohon pertolongan daripada Allah, dijauhkan daripada syaitan yang direjam. Maka kita ambil daripada ayat tu, diutus oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu tuan-tuan kena faham lah. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, sikit lagi. Tadi saya kata kita mula nak baca Quran, kita nak mula tilawah, maka tuan-tuan akan baca auzubillah, sunat. Itu dia kata, Ustaz, saya ni baca tadarus, dia kata buat dalam grup, dia kata satu grup bulan puasa biasanya kita nak buat tadarus Jadi seorang si A baca dulu, kemudian si B, si C, si D, kemudian patah balik kepada si A. Maka dia kata saya jadi pening. Dia kata, Ustaz, si A ni sudah pasti kena baca auzubillah lah bila mana dia nak mula tilawah untuk sesi majlis pada hari itu. Kemudian dia kata, adakah si B dan juga si C yang baca bersambung-sambung tadi, adakah si B kena baca auzubillah juga ataupun si C kena baca auzubillah juga? Dan bagaimana pula apabila patah balik kepada si A? Macam mana tu tuan-tuan dan puan-puan? Kita situasi kita ni, kita duduk tengah tadarus. Orang pertama sudah pasti baca auzubillah, itu sudah jelas, sudah jelas. Tapi orang kedua, orang ketiga, orang keempat dan seterusnya, adakah kena baca auzubillah juga? Dan juga orang yang pertama patah balik, bila mana buat pusingan yang kedua, adakah dia kena baca auzubillah juga? Maka tuan-tuan dan puan-puan, orang yang pertama sudah pasti baca auzubillah. Kemudian dia baca dalam beberapa ayat ataupun satu muka. Nak pindah ke muka yang kedua, si B pula baca, tuan-tuan dan puan-puan. Apabila si B baca, adakah dia kena baca auzubillah balik? Macam tu orang tanya. Maka tuan-tuan dan puan-puan, dia dalam pandangan para ulama, termasuk ulama qurra, menyatakan bahawasanya sunat untuk dia baca auzubillah juga. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, dia nak mula tilawah untuk diri dia. Gitu. Tadi mula tilawah untuk majlis, tapi si B belum baca lagi tadi. Kemudian ni si B baru nak baca. Lepas si A baca, si B baru nak baca. Jadi dia dianggap dia baru nak mula tilawah untuk diri dia. Baru nak mula tilawah untuk diri dia, maka dia disunatkan untuk baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tuan-tuan dan puan-puan. C macam mana? C pun sama juga, kerana dia baru nak mula tilawah untuk diri dia. CD macam mana? Sama juga, tuan-tuan dan puan-puan. Lepas pada CD, patah balik kepada CA. Maka CA ni nak kena baca a'udzubillah kadak, tuan-tuan dan puan-puan. Maka CA ni dia tengok, kalau kata ketika mana si B, si C, si D tadi sedang membaca Quran, si A tadi hanya mendengar saja tanpa membuat kerja lain, tanpa pergi tandas dulu ke, pergi makan-makan, pergi rehat-rehat dulu, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau dia sentiasa mendengar bacaan daripada sahabat-sahabat dia, maka dia tidak disunatkan untuk baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, memadai dengan dia baca yang tadi. Kerana dia berhenti bacaan, kemudian dia mendengar sahabat-sahabat lain tanpa dia buat kerja lain. Tapi kalau kata masa kawan-kawan dia yang lain duk baca tu, tuan-tuan dan puan-puan, dia pergi tandas dulu, ataupun dia pergi makan dulu umpamanya, maka dia mai balik, dia disunatkan untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
kereta tak tutup lampu. Oh baik. Ni satu pengumuman tuan-tuan dan puan-puan, kereta Avanza tak tutup lampu. Dia punya nombor plate dia P Penang, G Gajah, J Johor, PGJ 5055, PGJ 5055 no? Boleh tutup lagi, habis bateri lagi no? Baik tuan-tuan dan puan-puan, habis berkaitan dengan baca isti'azah ketika tadarus tadi tuan-tuan dan puan-puan no? Ketika tadarus tadi, maka tuan-tuan tengok si A ni macam mana. Kalau dia pusing balik untuk diri dia, dia kalau dia tak buat kerja lain, dia tak payah baca auzubillah. Kalau dia buat kerja lain, dia disunatkan untuk baca auzubillah tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Kemudian orang tanya, dia kata Ustaz, ada lagi orang tanya, dia kata saya ni Ustaz, saya duk tengah baca Quran, dia kata baca. Tiba-tiba dia kata tengah-tengah dia baca tu tersedak, dia kata. Ataupun terbersin, dia kata. Ataupun terberhenti, nafas tak cukup, dia kata. Tersedak, terbersin, maksud tanpa kesengajaan kita lah, bukan kesengajaan kita. Maka adakah dia disunatkan untuk ulang balik a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Maka tuan-tuan dan puan-puan, kalau ikut kaedah disiplin ilmunya, ia tidak perlu ulang, memadai dengan isti'azah a'udzubillah yang tadi. Kerana apa? Dia terberhenti tadi bukan atas kesengajaan dia. Tapi kalau dia berhenti atas kesengajaan dia, tuan-tuan dan perempuan, dia berhenti, dia pergi makan dulu, pergi tidur dulu apa semua, maka dia mai balik, dia kena baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tu boleh faham no? Ataupun tuan-tuan ni mengajar Quran umpamanya. Tuan-tuan mengajar Quran, tuan-tuan baca, duk mengajar, tuan-tuan akan berhenti untuk menerangkan rukun tajwid kepada anak-anak murid. Kemudian nak sambung balik ayat seterusnya, adakah disunatkan untuk baca auzubillah? Maka para ulama menyatakan memadai tuan-tuan membaca auzubillah yang tadi je. Maksud kata, di antara selang-selang selepas daripada penerangan tajwid, di antara ayat ke ayat, dia tak perlu baca auzubillah lah. Macam tu. Tapi kalau nak baca, silakan, tak ada masalah. Ni kita terang ni berasaskan disiplin ilmu sahaja. Ini konsep kaedah sebenar yang diletakkan oleh para ulama sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Tapi kalau tuan-tuan ni nak baca auzubillah tak baca, nak baca tak baca, tu terpulang, tak ada masalah apa. Tapi kaedahnya yang diletakkan oleh para ulama sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Baik, kemudian tuan-tuan dan perempuan, dalam baca Quran selesai, tak ada masalah apa. Jadi kesimpulannya untuk baca Quran ni, di mana-mana sahaja, kalau tuan-tuan mula saja baca auzubillah saja. Tak kira awal surah, tak kira tengah surah, tak kira di mana. Baik, orang tanya, dia kata Ustaz, kalau dalam semayang pula macam mana ni? Adakah saya nak kena baca juga auzubillah? Dia kata rakaat pertama dia kata kena baca, rakaat kedua kena baca juga kan? Rakaat ketiga kena baca juga kan? Selepas Fatihah nak mula surah, selalu orang tanya, dia kata kena baca juga kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum nak mula baca surah, tuan-tuan dan puan-puan. Maka tuan-tuan perlu faham bahwasanya sebagaimana saya sebutkan tadi, a'udzubillah ni adalah untuk mula tilawah, mula nak baca Quran. Jadi tuan-tuan mula rakaat yang pertama, sebelum tuan-tuan baca Al-Fatihah, Al-Fatihah tu dikira Quran. Jadi sebelum tuan-tuan nak baca Fatihah, nak baca Quran, Fatihah tu, tu disunatkan untuk kita dalam semayang untuk baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim pada rakaat yang pertama. Ini pandangan yang disepakati dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Itu pandangan yang disepakati. Baik. Kemudian dia kata, Ustaz, habis daripada Fatihah, dia kata nak masuk surah, adakah dia kena baca a'udzubillah balik? Maka tuan-tuan dan perempuan, tuan-tuan membaca Fatihah, sebelum baca Fatihah tuan-tuan baca auzubillah. Tuan-tuan baca Fatihah, baca, tuan-tuan berhenti sat. Biasa kalau kita jadi imam, kita akan meraihkan makmum untuk baca Fatihah dulu. Baik, kita berhenti, kemudian kita nak mula baca surah, adakah disunatkan baca auzubillah? Maka pandangan dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i tidak sunat, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana tuan-tuan sedang tilawah. Walaupun tuan-tuan berhenti untuk meraihkan makmum, dia masalah semayang, kepentingan semayang, tak ada masalah. Jadi tuan-tuan masih lagi dalam tilawah. Jadi bila mana masih lagi dalam tilawah, tengah-tengah tilawah, tak perlu kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh faham tuan-tuan dan puan-puan? Tapi kalau baca silakan, tak ada masalah apa. Cuma kaedah disiplin ilmu dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i, hukumnya sebegitu. Boleh faham kan? Baik, kemudian orang tanya, dia kata habis tu saya rokok, dia kata. Habis baca surah apa semua, rokok. I'tidal, sujud pertama, sujud kedua.
Bangun rakaat yang kedua, adakah nak kena baca auzubillah balik? Dia kata. Tuan-tuan dan puan-puan. Maka dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i ada dua pandangan. Pandangan yang muktamad di sisi Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala menyatakan bahwasanya tuan-tuan disunatkan juga untuk membaca auzubillah bukan rakaat pertama saja, kedua, ketiga dan keempat. Kalau kita tarawih 20 rakaat kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Kena apabila tuan-tuan rokok sujud tu dikira seolah-olah tuan-tuan telah memutuskan tilawah. Macam tu. Rokok sujud tu rakaat pertama tadi tu dikira seolah-olah memutuskan tilawah. Kemudian bangun rakaat pertama, tuan-tuan nak mula tilawah balik. Rakaat yang kedua, tuan-tuan kena nak mula tilawah balik. Gitu. Apabila nak mula tilawah, tuan-tuan disunatkan untuk membaca auzubillahi minasyaitonirrajim, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh faham tak? Itu pandangan pertama dalam mazhab kita Syafi'i. Pandangan yang kedua menyatakan tak sunat baca auzubillah, harus saja. Kerana apa? Mereka menganggap rokok sujud pada rakaat yang pertama tu tidak mengganggu tilawah kita. Kerana itu masalah sembahyang, itu kepentingan sembahyang, maka kita seolah-olah senang tilawah lagi. Macam tu sampai rakaat yang keempat. Itu pandangan yang kedua yang menyatakan tidak sunat untuk tuan-tuan baca auzubillahi minasyaitonirrajim dalam sembahyang. Baik, kemudian orang tanya, dia kata, ustaz, sembahyang jenazah pula dia kata. Sembahyang jenazah ni dia kata adakah disunatkan untuk baca auzubillah, dia kata. Disunatkan tak nak kena baca auzubillah pada takbir yang pertama tu, kita baca Fatihah tu, dia kata. Kerana dia kata yang dia duk mengaji lah, dia kata doa iftitah kalau sembahyang jenazah tidak sunat, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dia kata adakah auzubillah pun sama macam doa iftitah, dari sudut tak sunat dia. Maka tuan-tuan dan puan-puan, sembahyang jenazah ni memang doa iftitah tidak sunat. Allahu Akbar kabira, kalau doa iftitah tidak sunat. Kerana apa? Sembahyang jenazah ni tuan-tuan dan puan-puan disunatkan untuk kita mempercepatkan dia, menyegerakan untuk urusan pengubumian. Jadi tidak disunatkan untuk baca Allahu Akbar kabira, doa iftitah. Adakah auzubillah juga tidak disunatkan? Maka tuan-tuan dan puan-puan, pandangan yang kuat dalam mazhab kita Syafi'i sunat, tuan-tuan dan puan-puan. Pandangan yang kuat menyatakan sunat, untuk masih lagi sunat tuan-tuan baca auzubillahi minasyaitonirrajim sebelum nak memulai bacaan Al-Fatihah. Jadi tuan-tuan boleh faham lah dia punya perbincangan dia. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kemudian sikit lagi orang tanya, dia kata adakah di sana ada kepelbagaian lafaz-lafaz yang lain yang boleh kita sebut dalam membaca auzubillah? Kerana dia kata dia dengar orang sebut macam-macam. Dia kata auzubillahi samii'il alim, auzubillahi samii'il azim minasyaitonirrajim. Dan macam-macam lagi dia kata dengar. Adakah penambahan lafaz tu, dia kata boleh dilakukan ataupun tidak? Maka tuan-tuan dan puan-puan, lafaz asas yang disepakati oleh para ulama fuqaha, muhaddis dan juga ulama qurra, lafaz yang biasa kita beramal, auzubillahi minasyaitonirrajim. Tuan-tuan nak tambah, boleh tambah sebagaimana yang disebut oleh para ulama pun boleh. Nak tambah sendiri pun tak ada masalah, asalkan makna dia elok. Yang biasa ditambah oleh para ulama, dan ini merupakan periwayat daripada ulama-ulama qurra ataupun ulama qiraat, tuan-tuan dan puan-puan, maka mereka ada menambah lafaz-lafaz tertentu yang mungkin kita biasa dengar lah. Kita biasa dengar. Saya sebut beberapa contoh. Antaranya adalah auzubillahi samii'il alim minasyaitonirrajim. Dia tambah apa? A'udzubillahi sami' al-alim minasyaitonirrajim. Sami' al-alim minasyaitonirrajim. Itu satu. Satu lagi tuan-tuan dan puan-puan, ni panjang sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha huwas sami'ul alim. Ditambah belakang tak? Tambah belakang. Itu pun salah satu juga. Satu lagi, a'udzubillahil azim. Tambah azim. A'udzubillahil azim minasyaitonirrajim. Tu ada beberapa pertambahan lah. Dan ada lagi ditambah panjang lagi, a'udzubillahil azimis samii'il alim minasyaitonirrajim. Pun ada juga tuan-tuan dan puan-puan. Dan banyak lagi lah lafaz-lafaz yang lain, yang lafaz-lafaz yang kita jangan dengar pun dah. Yang jangan dengar saya baca satu, a'udzubillahil azim
wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Pun ada juga. Ini semua ditambah oleh para ulama kita, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi terpulanglah tuan-tuan nak guna lafaz yang mana pun tak ada masalah. Asal nak guna lafaz yang panjang, lafaz yang pendek dan sebagainya pun tak ada masalah, tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian sikit lagi, lebih kurang 2-3 minit lagi, saya nak sebut berkaitan dengan tahsin. Tahsin ni, tahsin bacaan a'udzubillahi minasyaitanirrajim ni secara ringkas. Tahsin ni beliau, tuan-tuan dan puan-puan, memperelokkan. Tuan-tuan baca bagi sempurna elok bacaan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kesalahan yang biasa saya dengar tuan-tuan dan puan-puan adalah lafaz yang pertama a'udzu. A'udzu tu biasanya dia sepatutnya hamzah, bawah ni kemudian ni atas sikit. Tapi kadang-kadang tu orang tam dua-dua bagi sama, tuan-tuan dan puan-puan. Dia baca a'udzubillah, semua dua-dua dia bubuh hamzah. Tak apa nak sesuai, tak apa tepat, tuan-tuan dan puan-puan. Yang tepatnya adalah di bawah ni. Tuan-tuan kena basekan suara kita bagi bawah sekali. Atas sikit di tengah tengkok kita ni. Kita punya makhraj kita ni, tengkok kita ada 3 tempat. Yang bawah ni yang atas ni ain. Itu tuan-tuan kena asingkan. Ada orang dia bubuh dua-dua ain pun ada. A'udzubillah, tak apa kena, tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian satu lagi yang biasa saya duk dengar juga kesalahan. A'udzu billahi minasy syai ni, tuan-tuan dan puan-puan, yang biasa orang sebut adalah syai dengan syai. Lain tu, tuan-tuan dan puan-puan. Yang tepatnya syai, bukan syai. A'udzu billahi minasy syai. Dia tak rapat bawah. Dia tak apa nak tepat, tuan-tuan dan puan-puan. Yang tepatnya adalah a'udzu billahi minasy syai sampai jadi yi tu. Syaitan. Macam tu. Bukannya syaitan. Tu kena ambil perhatian lah. Tu boleh belajar oleh Ustaz Wan lah, insya-Allah. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang biasa saya dengar jugalah. Biasa saya dengar ni termasuk surah Fatihah. Mungkin tuan-tuan pun dah tahu masalah ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia pergi dengung belakang tu lebih, tuan-tuan dan puan-puan. Sepatutnya dengung sikit je. Dia ada dengung. Mim sukun ni ada dengung. Rajim dia dia mengikut hidung sikit. Tapi sikit sangat. Boleh kata berapa peratus sahaja. Tuan-tuan jangan dengung bagi cukup 2. Rajim. Itu tak boleh. Termasuk suratul Fatihah, tuan-tuan dan puan-puan. Saya pernah dengar lah beberapa orang yang sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu tak apa sesuai, tuan-tuan nama kurang tepat. Kena nun ketika mana sukun, dia punya dengung dia ada tapi sikit saja. Gitu. Ada dengung dia. Main ke hidung sikit tapi sangat-sangat sikit, tuan-tuan dan puan-puan. Dia bacaan dia lebih kurang macam ni. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Main macam tu je. Jangan tak ada langsung. Kalau tak ada langsung, sembahyang kita sah, tak ada masalah apa. Cumanya kesalahan kecil lah orang panggil. Kalau tuan-tuan memanjangkan dengung di belakang pun sampai 2 harakat, sembahyang tak ada masalah. Sembahyang tak ada masalah. Cuma kesalahan khafi sahaja. Kesalahan kecil tidak membatalkan sembahyang. Jangan tukang baring, jangan tukang urut, sudah. Kalau lebih dengung, kurang dengung, lebih panjang, kadang-kadang dia panjang tadi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kan ada orang macam tu. Sepatutnya kita tekan suara je. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia kurang macam tu je. Dia kelemak asli, dia tekan suara saja. Dia tak perlu kita sampai panjangkan suara kita. Itu tuan-tuan kena ambil perhatian lah. Benda tu, insya-Allah. Jadi saya rasa cukup lah sekadar tu pagi ni perkongsian sebagai menggantikan Ustaz Wan pada pagi ni. Dia ada urusan barangkali. Maka moga-moga bermanfaat kepada tuan-tuan perkongsian berkaitan dengan lafaz isti'azah sahaja, lafaz a'udzubillah, dari pelbagai sudut yang kita bincang tadi, bermula daripada nama dia, daripada makna dia, lafaz-lafaz dia, hukum sebelum baca Quran, hukum ketika mana dalam sembahyang, tuan-tuan dan puan-puan. Maka kita ambil manfaat dan kita beramal, insya-Allah, dan kita sampaikan kepada sahabat-sahabat kita, ahli keluarga kita, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan
وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.